Kumpulan kami telah memilih teras yang kedua, iaitu yang mempunyai tiga strategi dan 9 pilihan tindakan, tetapi kami hanya memilih 2 strategi sahaja, iaitu strategi yang kedua dan yang ketiga. Daripada 7 teras yang terdapat di dalam dasar kebudayaan negara, kami memilih teras yang kedua, iaitu keharmonian masyarakat. Keharmonian merupakan salah satu kunci utama bagi mewujudkan suasana perpaduan dan keamanan di dalam sesebuah negara. Keamanan dan keharmonian di dalam sebuah negara wujud disebabkan oleh usaha daripada semua pihak di dalam negara untuk mewujudkan keseimbangan serta dapat mencapai kemajuan negara dari segi politik dan sosioekonomi. Keharmonian ini juga perlu dititikberatkan dari peringkat awal kanak-kanak lagi. Keharmonian ini juga dapat memberikan manfaat seni dan budaya kepada masyarakat. Melalui aktiviti seperti seni, budaya dan warisan, masyarakat dapat mengenali serta menghargai aktiviti tersebut serta dapat bergaul dengan pelbagai jenis bangsa dan kaum yang terdapat di Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan strategi 2. Strategi 2 adalah melaksanakan program seni, budaya dan warisan di peringkat akar umbi. Strategi ini membawa makna di mana cara dalam meningkatkan aktiviti seni, budaya dan warisan dalam negara bagi dilihat oleh negara-negara lain. Bagi memastikan Malaysia sebagai sebuah negara maju, semua warga negara Malaysia perlulah mempunyai pengetahuan budaya, seni dan warisan walaupun seiring dengan perkembangan teknologi terkini. Dalam strategi 2, terdapat 2 pelan tindakan yang telah ditetapkan dalam mencapai strategi ini. Pelan tindakan 1 adalah memperbanyakkan program pendedahan dan kefahaman antara etnik dan budaya. Dalam mencapai strategi ini, banyak agensi yang telah memperbanyakkan program seni, budaya dan warisan bagi memberikan pendedahan kepada masyarakat mengenai perkara ini. Malah, masyarakat akan dapat melaksanakan aktiviti bersama tanpa mengira etnik, usia dan jantina. Aktiviti yang ditetapkan adalah program penerangan, perayaan, kelab rukun negara dan kelab rukun tetangga. Aktiviti ini mampu memberikan keharmonian di antara masyarakat kerana ianya akan melibatkan semangat kerjasama antara mereka. Seterusnya, bagi pelan tindakan yang kedua, ia merupakan salah satu galakan kepada pemimpin masyarakat untuk melibatkan diri mereka dalam program seni, budaya dan warisan bersama dengan badan kerajaan dan swasta. Dengan adanya program tersebut, ia dapat mewujudkan satu suasana keharmonian di antara pemimpin dan masyarakat. Antara agensi pelaksana seperti Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia iaitu MOTEK, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, MEDEK dan sebagainya. Tempoh pelaksanaan bagi pelan tindakan ini iaitu selama 36 bulan. Seterusnya akan membentangkan tentang strategi ketiga dalam teras dasar kebudayaan negara, yaitu memperluaskan usaha promosi keharmonian masyarakat. Hal yang demikian kerana keharmonian masyarakat memerlukan usaha yang lebih dalam memperbesarkan jaringan komunikasi ke atas kefahaman dan pengetahuan masyarakat. Masyarakat kini lebih mudah untuk disalurkan melalui media dan aktiviti yang efektif dalam mewujudkan keharmonian antara masyarakat yang berbilang kaum. Dengan adanya strategi dalam memperluaskan usaha promosi keharmonian masyarakat ini, teras Deken dapat dicapai dengan jayanya pada tahun 2025. Strategi ini merupakan satu rancangan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperkasakan usaha dalam menonjolkan keharmonian masyarakat di Malaysia. Terdapat beberapa pelan tindakan yang membantu memperluaskan usaha promosi keharmonian masyarakat. Melalui pelan tindakan yang pertama dalam memperluaskan usaha promosi keharmonian masyarakat adalah memperbanyakkan aktiviti promosi keharmonian masyarakat melalui pelbagai platform media dengan kerjasama pemegang taruh seni budaya. Hal demikian, aktiviti promosi keharmonian masyarakat melalui pelbagai platform media dengan kerjasama pemegang taruh seni budaya sangat penting dalam mengembangkan pengetahuan masyarakat tentang keharmonian masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia melalui aktiviti-aktiviti yang disarankan. Sebagai contoh, aktiviti yang dapat dilakukan ialah kempen, aktiviti keharmonian dan nilai-nilai murni yang dapat mempromosikan secara fizikal.
Selain itu, membuat produktif film drama bahasa pelbagai etnik yang juga membantu pempromosian melalui media. Berbagai agensi penyokong yang terlibat dalam plan tindakan ini, seperti Montaj, PKM, Kerajaan Negeri, JPM Media, Swasta, JLC, NGO, dan KPN. Tendensi yang ini bertujuan membantu dalam menjayakan plan tindakan ini dalam mewujudkan keberhasilan strategi ketiga dalam tempoh masa 60 bulan. Jelaslah bahwa plan tindakan ini membantu memperluaskan usaha promosi keharmonian masyarakat. Baiklah, seterusnya adalah plan tindakan 2, yaitu menunjukkan Malaysia sebagai negara contoh model keharmonian. Apabila Malaysia menjadi suatu negara contoh model keharmonian yang membantu untuk mengembangkan budaya-budaya yang terdapat di Malaysia. Sebagai contoh, antara aktiviti yang dilaksanakan ialah Malaysia Truly Asia. Dan antara agensi pelaksanaan untuk aktiviti tersebut adalah Montaj, KLN, MITI, dan Kerajaan Negeri. Dengan menunjukkan Malaysia sebagai negara contoh model keharmonian yang membantu untuk mengekalkan budaya-budaya masyarakat di Malaysia supaya tidak hilang ditinggal zaman. Balas seterusnya adalah plan tindakan yang ketiga, yaitu mewujudkan kamus-kamus etnik ataupun dialek. Dengan adanya kamus-kamus etnik, ia boleh juga membantu ramai masyarakat untuk mempelajari bahasa-bahasa yang terdapat di Malaysia. Kehadiran kamus-kamus etnik boleh membantu untuk memupuk orang ramai untuk mempelajari bahasa yang lain-lain oleh kerana adanya kemudahan tersebut. Sebagai contoh, antara aktiviti untuk mewujudkan kamus-kamus bahasa etnik itu adalah penerbitan kamus bahasa etnik ataupun dialek. Apabila orang ramai yang pandai untuk berkomunikasi dengan pelbagai bahasa yang memudahkan untuk mereka untuk berkomunikasi dengan orang ramai tidak mengira bangsa. Hal ini penting kerana mengetahui pelbagai bahasa boleh mengeratkan hubungan di antara masyarakat sekeliling. Okey, baiklah, bagi yang pertama adalah dari segi program, festival atau perayaan. Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan budaya. Budaya Malaysia adalah pelbagai aspek. Setiap aspek ini dihiasi dengan perayaan sendiri. Rakyat Malaysia suka meraihkan segala-galanya dalam hidup. Hakikatnya bahawa Malaysia kita adalah titik panas kepelbagaian budaya dan toleransi agama yang semangat, menjadikannya jelas bahawa banyak perayaan Malaysia berkembang di sekitar tradisi yang kaya ini. Perayaan adalah sebahagian daripada budaya kita. Perayaan tidak hanya disambut atas sebab budaya atau agama. Perayaan mempunyai banyak lagi untuk ditawarkan kepada rakyat. Mereka menyatu padukan orang dan mewujudkan rasa kekitaan dalam komuniti. Pada hari ini, orang-orang dari semua lapisan masyarakat datang bersama-sama untuk meraihkan kehidupan. Kanak-kanak terutamanya menikmati perayaan lebih daripada orang dewasa. Perayaan kepada mereka bermakna hiasan gula-gula, hadiah, permainan dan banyak perayaan lagi. Walau bagaimanapun, terdapat banyak perkara yang boleh dipelajari oleh kanak-kanak daripada meraihkan perayaan. Poin yang pertama adalah kepelbagaian perayaan dan ilmu mengenai budaya. Negara kita kaya dengan pelbagai kaum merayakan pelbagai perayaan seperti perayaan Tahun Baru Cina, Waisak, Thaipusam dan Christmas. Setiap perayaan ini mempunyai sejarah yang tersendiri dan keunikannya. Di Sabah dan Sarawak pula menyambut perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Pada 30 dan 31 Mei setiap tahun, Sabah meraihkan Pesta Keamatan yang disambut oleh etnik Kadazan Dusun dan 1 Jun pula, masyarakat Sarawak meraihkan Hari Gawai yang disambut oleh etnik Dayak. Dengan itu, sebagai rakyat Malaysia seharusnya berbangga dengan pelbagai kaum dan budaya yang diraihkan bersama-sama. Semua kaum sepatutnya mempelajari pelbagai budaya di Malaysia bagi mewujudkan kesefahaman dan sikap saling menghormati. Perayaan seumpama ini boleh dijadikan peluang untuk mendapatkan lebih banyak ilmu tentang budaya. Semua kaum malah boleh memperoleh ilmu dengan membuat kajian. Iaitu caranya adalah dengan membaca, melihat dan menyertai perayaan atau pesta berkenaan. Bukan semata-matanya melalui pendidikan formal sahaja bagi memahami budaya pelbagai kaum, tetapi melalui pendidikan informal dan santai seperti hadir sendiri ke Pesta Keamatan dan pelbagai lagi perayaan di Malaysia. Oleh itu, mewujudkan rasa kebersamaan antara pelbagai kaum. Bagi poin yang kedua adalah pendekatan tepat, sampaikan dasar-dasar mengenai perpaduan.
Kementerian dan industri di Malaysia memainkan peranan penting seperti Kementerian Perpaduan Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlu membuat usaha berterusan dalam memberi ilmu dan melaksanakan program yang dapat memacu ke arah perpaduan pelbagai kaum. Setiap kementerian ini mempunyai dasar yang sangat jelas dan berkait rapat dengan konsep perpaduan. Contohnya dari segi strategi kedua dalam teras perpaduan kedua dan dasar perpaduan negara. Yang kedua yang merujuk kepada identiti nasional menekankan usaha pengukuhan kefahaman, budaya dan adat rasam pelbagai etnik. Manakala salah satu objektif dasar kebudayaan kebangsaan adalah untuk mengukuhkan perpaduan bangsa dan negara melalui kebudayaan. Oleh itu, dasar-dasar ini perlu sampai dan difahami oleh seluruh peringkat masyarakat iaitu golongan kanak-kanak, remaja, generasi muda dan belia dan warga tua. Justeru, perlu ada mekanisme yang mudah, santai dan kreatif untuk menyampaikan dasar-dasar yang dibuat. Animasi kartun atau maklumat yang berbentuk infografik yang pastinya lebih menarik perhatian boleh dilakukan untuk mencuri perhatian masyarakat, terutama generasi muda untuk memahami maksud setiap dasar itu secara terperinci dan mewujudkan budaya mencintai berbagai budaya. Okey, bagi poin yang terakhir adalah peranan perayaan dalam memupuk perpaduan. Secara keseluruhannya, pelbagai jenis perayaan lahir daripada kepelbagaian agama yang wujud. Namun demikian, perkara ini menjadi punca yang telah dikenal pasti sebagai salah satu faktor yang boleh mencetus konflik. Antaranya ialah perbezaan pegangan ajaran agama, sikap penganut agama bertindak di luar batasan yang digariskan agama dan undang-undang negara serta salah faham antara agama atau dalam kalangan agama yang sama. Berdasarkan punca konflik antara agama, dapat dilihat bahawa ia berlaku dalam kalangan orang yang tidak memahami agama dan budaya orang lain dengan lebih baik. Hal ini terjadi kerana terdapat sesetengah pihak yang terlalu taksub dengan agama dan kebudayaannya yang tersendiri sehingga tidak mahu bergaul dengan orang lain. Sikap mementingkan diri sendiri akan wujud lalu perpaduan semakin sukar dicapai. Maka, kepelbagaian perayaan kaum, khususnya di Malaysia, dapat menghindari masalah ini daripada berlaku. Melalui perayaan kaum yang berbeza sepanjang tahun, konsep keterbukaan di Malaysia sudah tidak asing lagi bagi kita. Setiap kaum bebas untuk menyambut perayaan tersendiri. Akhirnya, rakyat Malaysia dapat hidup dalam suasana yang aman, damai tanpa perlu risau akan pergaduhan antara kaum. Usaha sama dari semua pihak amat diperlukan bagi memelihara perpaduan ini. Bak kata pepatah, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Rukun Tetangga ini adalah salah satu program sukarela yang bertujuan untuk membantu pembangunan masyarakat setempat di Malaysia. Tambahan pula, Rukun Tetangga adalah dijadikan sebagai media kemasyarakatan. Ini kerana ianya memainkan peranan yang penting bagi menangani masalah sosial dan jenayah di sekitar kawasan perumahan. Dengan adanya penumbuhan kelab Rukun Tetangga ini, dapat menjadikan platform bagi penduduk setempat untuk berkongsi dan menyalurkan masalah demi kebaikan bersama. Selanjutnya, untuk peranan utama, Rukun Tetangga ialah menganjurkan kumpulan rondaan yang bekerja pada waktu malam. Hal ini kerana bagi mengurangkan aktiviti jenayah di sekitar kawasan kejiranan. Tambahan pula, anggota kumpulan rondaan biasanya terdiri daripada anggota masyarakat kejiranan tersebut. Ia juga berperanan untuk mengawal keselamatan kawasan perumahan terutamanya pada waktu malam. Selain itu, setiap kawasan Rukun Tetangga digalakkan untuk menganjurkan beberapa kegiatan aktiviti yang berbentuk seperti kemasyarakatan, kebajikan dan pendidikan selain daripada program yang meningkatkan perpaduan dan integrasi kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya aktiviti seperti itu akan lebih mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara jiran. Tambahan pula, aktiviti seperti itu dapat membangkitkan semangat perpaduan dan kerjasama yang teguh di dalam diri setiap masyarakat dalam melakukan sesuatu kerja. Oleh itu, menganjurkan beberapa kegiatan aktiviti yang dapat mengeratkan lagi hubungan kejiranan amatlah penting untuk mereka lebih berkomunikasi antara satu sama lain.
Oleh itu, kerajaan negeri hendaklah menggalakkan setiap kawasan perumahan mempunyai kelab rukun tetangga. Hal ini dikatakan demikian kerana kelab rukun tetangga dapat membantu masyarakat setempat untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kejiranan dengan segala program yang dianjurkan kelak oleh kelab rukun tetangga tersebut. Ini dapat mewujudkan keharmonian di antara masyarakat setempat dengan saling menghormati dan bertoleransi antara satu sama lain. Salam sejahtera, saya akan membentangkan tentang program bagi kelab rukun negara. Program yang diadakan bagi keharmonian masyarakat adalah melibatkan aktiviti kelab rukun negara. Kelab rukun negara adalah kelab yang mendedahkan prinsip-prinsip rukun negara. Program yang dijalankan, program yang melibatkan kelab rukun negara yang dapat dilaksanakan oleh institut seni tempatan adalah mengadakan program yang berbentuk tata susila dan kebudayaan sesuatu kaum. Contohnya, mengadakan pameran tentang kebudayaan. Kesan program daripada kelab rukun negara dapat memberi pemahaman dan penghayatan kepada seni budaya dan warisan. Selain itu, dapat memupuk semangat patriotisme dan menghormati masyarakat yang lain supaya tiada penindasan berlaku. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai kempen atau aktiviti keharmonian dan nilai murni. Program yang diadakan bagi keharmonian masyarakat adalah dengan mengadakan kempen atau aktiviti keharmonian dan nilai murni dalam masyarakat. Perkara ini disebabkan kerana kepelbagaian kaum di negara menjadi cabaran kepada negara dalam memupuk keharmonian dalam kalangan masyarakat. Kempen atau aktiviti ini adalah sesuatu usaha yang dapat membentuk keharmonian dan interaksi positif dalam kalangan masyarakat untuk membendung isu-isu yang berkaitan dengan perkauman. Kempen atau aktiviti keharmonian dan nilai murni yang dapat dilaksanakan oleh institut seni tempatan adalah dengan mengadakan aktiviti kesenian dan kebudayaan yang menjadi pemangkin semangat keharmonian serta perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara Malaysia. Berbagai nilai murni yang diperolehi melalui aktiviti ini seperti dapat memupuk kerjasama antara masyarakat dan saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Selain itu, kempen atau aktiviti keharmonian dan nilai murni juga dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan dan kebaikan dalam mengekalkan keharmonian masyarakat. Walaupun rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama yang berbeza, namun sifat kebersamaan serta cintakan keharmonian dan keamanan perlu ada bagi merealisasikan matlamat perpaduan nasional.